Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan, channel yang memberi input dalam bidang pendidikan. Bagi pertama kali, siapa yang baru masuk channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so untuk episod kali ini, siri ulang kaji bersama Cikgu untuk kertas 1 Sains SPM 2007. Kredit kepada Cikgu Suryati. Terima kasih kepada Cikgu Suryati daripada Datuk Abdul Rahman Yassin kerana mencipta Google Form ni. Seperti biasa, kita pergi kepada soalan pertama. Rajah 1 menunjukkan lintasan impas dalam koordinasi saraf. Antara yang berikut yang manakah mewakili R? So, R di antara reseptor dan efektor. So, bila dapat mesej impas daripada reseptor, mestilah hantar ke ni apa dia? Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada dua, otak ataupun saraf tunjang. So, kat sini ada otak. Itulah jawapan dia. Soalan nombor 2. Apakah maksud koordinasi badan? Menyelaras pertumbuhan badan, menyelaras kedudukan dan keseimbangan badan, menyelaras gerak balas badan terhadap sebarang rangsangan ataupun menyelaras perembesan hormon oleh kelenjar endokrin. So, paling tepat kat sini, ni ayat dia. Menyelaras gerak balas badan terhadap sebarang rangsangan. Soalan nombor 3. Apakah fungsi neuron ini? So, yang ni adalah neuron perantaraan. Menerima impas dari reseptor. Salah. Ni dia. Menerima impas dari sistem saraf pusat. Ni salah juga. Ni neuron motor. Menghantar impas dari neuron motor ke efektor. Ni pun salah. Menghantar impas dari ni baru betul. Dari neuron dia ke neuron motor. Soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan kesan ketidakseimbangan hormon dalam badan manusia. So, pembengkakan berlaku. Ni thyroid ni. Apakah kelenjar endokrin berikut yang manakah menyebabkan kesan itu? So, kelenjar thyroid. Senang je. Straightforward je. Soalan nombor 5. Apakah antara padanan koordinasi saraf dan koordinasi hormon berikut yang manakah betul? Koordinasi saraf, kesan jangka panjang. Salah. Koordinasi saraf ni dia jangka pendek. Dia cepat. Gerak balas dia lambat. Ni salah juga. A, B salah. C, terdiri daripada saraf. Ni betul. Kawasan sasaran yang luas. Ni salah. So, C jawapan dia. Soalan nombor 6. Berapakah nisbah fenotip dalam generasi pertama? So tengok yang ni. Dominan T tinggi ada 2, kerdil ada 2. So jawapan dia 2:2 ada. So tak ada kecilkan atau permudahkan 1:1. Mudah je. Soalan nombor 7. Rajah 5 menunjukkan pembahagian sel. So gamet sperma mempunyai separuh. So, yang ni 22 tambah X. Yang ni 22 tambah Y. X, Y, B. Senang je. Soalan nombor 8. Rajah 6 menunjukkan bendera. Seorang murid tak dapat membezakan warna pada bendera itu. Apakah yang dihidapi oleh murid itu? So, of course lah buta warna. Soalan nombor 9. Rajah 7 menunjukkan susunan zarah yang melalui proses X. So, yang ni pepejal. Jadi gas pemejal wapan. So, kalau pepejal jadi cecair, mesti ada satu atau dua zarah ni akan melekat. Yang ni jauh. Masing-masing jauh. So, gas pepejal kepada gas. C jawapan dia. Soalan nombor 10. Rajah 8 menunjukkan nukleus bagi satu atom. Berapakah bilangan elektron dalam atom ini? So, kat sini, bilangan elektron sama dengan proton. Kalau
Okey, atom tu adalah neutron. Okey. So, elektron yang hitam 3. So, sama juga bilangan elektron. Soalan nombor 11. Antara berikut yang manakah sifat Q yang betul? So, Q adalah logam. So, sifat logam. Udar, salah. Mulu. Mulu, betul. Takat lebur rendah, salah. Dia mesti takat lembur. Dia tinggi. Kekuatan regangan pun tinggi. So, B jawapan dia. 12. Antara unsur dalam jadual 1 yang manakah logam? So, logam mesti permukaan berkilat. Dia bukan penebat. Kekuatan renggangan tinggi. Dia mesti mulu. So, P dengan S. Okey. 13. Jadual 2 menunjukkan pemerhatian yang diperoleh apabila 3 jenis serbuk logam bertindak dengan oksigen. Pilih urutan yang betul bagi kereaktifan logam itu dengan tertib menurun. So, kalau menurun, mesti yang paling aktif, reaktif. Yang mula-mula, first sekali. So, X yang paling reaktif. X, lepas tu Z, lepas tu Y. X, Z, Y. X, Z, Y. Okey. 14. Darjah 10 menunjukkan penyaduran kunci besi dengan kuprum. Apakah larutan X? So, larutan X ni seperti SPM sebelum ni, cikgu dah maklum, mesti ada kaitan dengan besi apa yang nak disadu. So, kalau argentum, larutan argentum nitrat, contoh. So, kalau soalan ni kuprum, mesti ada kaitan kuprum sulfat. Okey. Soalan nombor 15. Jadual 3 menunjukkan kelebihan dan kekurangan sejenis sel. Voltan tinggi, boleh dicas semula, tahan lama. Okey, kekurangannya berat, mahal, elektrolit, mudah tumpah. Apakah sel itu? Sel kering. Salahlah, dia ringan je. Akumulator asid plumbum. Bateri kereta. Betul lah. Okey, yang lain kecil-kecil je. 16. Antara yang berikut yang manakah bahan radioaktif? So, yang ni kobalt 60. So, kalau pelajar hafal, tu dapat. Yang ni membebaskan sinaran gamma. Okay, untuk merawat kanser. 17. Mengapakah bahan radioaktif disimpan dalam kotak plumbum yang tebal? Untuk mengelakkan menghalang sinaran terbebas ke persekitaran. Okey. Straight yang ni. 18. Di manakah kedudukan objek tersebut? So, kalau kanta pembesar, mesti hafal sikit. Kurang daripada F. Kurang daripada panjang fokus objek dia. 19. Antara yang berikut, yang manakah kesan penyebaran cahaya? So, bila sebut saja penyebar, darjah 12 menunjukkan pertindihan dua cahaya berwarna prima. So, biru, hijau, jadi sian. So, yang ni cikgu bagi dah formula. Berita harian semalam. So, sian jawapan dia. 21. Antara pigmen berikut yang manakah akan menghasilkan warna hijau? So, warna hijau BKH. BKH. So, yang ni lah. Senang je. Kalau pelajar hafal, terus dapat. Okay. 22. So, warna biru tu ni dekat warna siang lah. BKH. 22. Mengapakah burung merak jantan mempunyai bulu yang berwarna-warni dan menarik? Adakah untuk pelindungan, penyamaran ataupun menarik pasangan? Yang ni yang paling tepat. 23. Seorang murid ingin membina model kapal terbang yang ringan dan kuat. Antara bahan berikut yang manakah paling sesuai digunakan? Besi ke? Keluli? Ni berat. Tak sesuai. Kuprum pun tak sesuai. Of course lah. Berkait rapat dengan aluminium. Duralumin. 24. Antara yang berikut yang manakah kesan pelupusan sisa organik yang berlebihan? Hujan asid. Tak ada kaitan. Kesan rumah hijau. Tak ada. Salah. Penipisan lapisan ozon. Yang ni CFC. Salah. Kemusnahan hidupan akuatik. Yang paling betul. Tepat. 25. Darjah 13 ialah graf yang menunjukkan hubungan bilangan koloni bakteria dan suhu. Berapakah suhu optima
bagi pertumbuhan bakteria itu. So, optimum tengok yang puncak ni. So, lebih 30 lebih ni. So, kat sini, yes. Ada 35 darjah Celsius. 26. Rajah 14 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen. Apakah mikroorganisma X? Okey. So, larutan glukosa tambah mikroorganisma X, okey, menyebabkan air kapur membebaskan gas hidrogen, membebaskan air kapur, menyebabkan air kapur menjadi keruh. So, yeast. Okey, buat arak ini. 27. Antara larutan berikut yang manakah paling sesuai disapu pada luka? Senang je, iodin, takkan nak buat etanol pedih. Okey. 28. So, yang ni untuk pengiraan. So, kira je. Sekeping kek mengandungi 5 gram. 16.7 darab dengan 5. Tambah dengan 16.7 darab dengan 10. Tambah dengan 37.6 darab dengan 3. 363.3. So, ingatan sekali lagi. Pelajar kena bawa kalkulator untuk jawab soalan kertas 1. Okey, 29. Kekurangan kelas makanan yang manakah menyebabkan penyakit kwashiorkor? So, ingat terus. Kalau kwashiorkor, so jawapan dia protein. So, yang budak kurus, perut buncit tu adalah kwashiorkor. Kurang makan ikan ataupun ayam. Ataupun daging. Okey, 30. Rajah 15 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Apakah proses BP dan Q? So, tengok kat sini. Protein haiwan menjadi sebatian amonia. Amonium jadi P. P apa dia? Proses apa? Penguraian. Sebatian amonium jadi nitrit penitritan. So, A jawapan dia. Okey, straight aja ni. Seorang petani mendapati tanahnya tak subur. Apakah kaedah semula jadi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini? A. Menambah baja kimia, menanam tumbuhan kekacang, menanam tanaman berteres. So, yang paling tepat adalah tumbuhan kekacang. Sebab apa? Dalam akar pokok kekacang ada bakteria pengikat nitrogen yang bagi tanah subur. Ingat tu. 32. Antara gas yang berikut yang manakah menyumbang kepada penipisan lapisan ozon? So, cari CFC. Okey. Ozon, CFC. CFC, ozon. Ingat yang tu. 33. Apakah amalan yang terbaik untuk pemeliharaan alam sekitar? Menggunakan bakteria untuk merawat kumbahan. Menggunakan pestisid untuk memusnahkan makhluk perosak. Ini bahaya. Menyimpan bahan buangan industri dalam bekas tertutup rapat. Tak boleh. Mengumpul dan membakar sampah sarap. So, yang paling tepat adalah menggunakan bakteria untuk merawat kumbahan. 34. Maklumat menunjukkan kesan terhadap kesihatan akibat pengambilan X secara berlebihan, sirosis hati, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. So, ambil apa ni? X, heroin ke, alkohol, ganja, rokok. So, ada dalam buku teks sains. Sirosis hati ni disebabkan oleh pengambilan alkohol. 35. Antara minyak berikut yang manakah kaya dengan lemak tepu? Lemak tepu daripada minyak haiwan. So, minyak sapi. Senang je. Antara bahan berikut yang manakah terkandung dalam minyak sawit? So, dalam minyak sawit ada special dia beta carotin. Sebab apa? Mencegah kanser. 37. X tambah dengan natrium hidroksida menghasilkan garam natrium asid lemak dan gliserol. Apakah X? X adalah minyak ataupun lemak. Okey. 38. Antara bahan berikut yang manakah boleh menggumpalkan latex? So, latex yang boleh bagi kerak adalah asid. Okey, straight je yang ni. Soalan ni. 39. Antara urutan berikut yang manakah betul bagi enjin Petro 4 lejang? So, mula-mula enjin lejang apa? Pengambilan C salah dah. Lepas lejang pengambilan, lejang mampatan. Mampatan A dengan D betul. Lepas mampatan, lejang
kuasa. Okey. Last kali exhaust, asap keluar. So D jawapan dia. Care. 40. Rajah 16 menunjukkan sebuah kereta bergerak dalam keadaan pegun. Okey. Berapakah laju kereta tu? So, jarak 5 bahagi dengan masa bahagi 2, 2.5. Okey. 41. Berapakah momentum troli tersebut? Masuk je formula. Isim berapa? 1. Darab dengan hal laju. Dia bagi apa? 2. Sangat mudah. 1 darab 2, 2. 42. Rajah 18 menunjukkan sebuah prisma. Antara berikut yang manakah memberikan tekanan paling tinggi? So, bila tekanan paling tinggi, luas paling kecil. Luas permukaan paling kecil kat sini. Okey, X. Yang ni lah. X, R, S, T. Okey, 43. Rajah 19 menunjukkan eksperimen mengenai prinsip Bernoulli. Antara aras air P, Q dan A yang manakah betul? So, kalau tengok ni, kawasan sempit ni. So, bila laju sempit. Kawasan sempit, air makin laju. Bila hal laju tinggi, tekanan dia rendah. So, bila tekanan rendah, air yang ni akan naik paling tinggi. So, Q paling tinggi. Tu mengikut prinsip Bernoulli. So, kita tengok A, B, C. Dia yang mana Q paling tinggi? A salah. Okey. Ni B betul. C salah. D salah. So, B jawapan dia. Tu cara dia. Okey. 44. Antara bahan berikut yang manakah digunakan untuk menghalang pertumbuhan bakteria dalam makanan? So, of course lah. Bahan awet. 45. Rajah 20 menunjukkan label pada sekeping pembalut coklat. Aminah telah membeli coklat pada Oktober 2007. Antara ABCD pada pembalut itu yang manakah beliau terlepas pandang? So, tarikh luput lah. Expired. So, dia tak tengok tarikh luput. So, yang bertanda A ni. 46. Antara padanan monomer dan polimer berikut yang manakah betul? Protein. Protein polimer. Ni terbalik. B. Isoprena monomer polimer getah. Ni betul. C. Politena. Ni duduk sebelah polimer. Ni terbalik juga. D. Karbohidrat glukosa pun salah. So, yang paling tepat adalah B. 47. Apakah ciri plastik itu? So, yang ni plastik yang paling keras ni. Sebab apa? Tengok ni jambatan antara molekul ni. So, dia kuat lah. So, keras dan kuat. Okey. 48. Rajah 22 menunjukkan graf sesaran melawan graf jarak ABCD yang mana panjang gelombang. So, 2 puncak, lambda, A lah. Panjang gelombang. 49. Antara komponen yang berikut yang manakah membenarkan arus mengalir satu arah sahaja. So, tengok. Yang ni anak panah yang ni. Okey. So, ni lah jawapan dia. Last kali, 50. Sebuah radio tak dapat menerima siaran dengan jelas. Bahagian manakah pada penerima radio itu yang mesti diubah suai? So, untuk terima isyarat, so, yang perlu ubah area lah. Okey. Alhamdulillah. 50/50. So, setakat itu saja untuk video cikgu bagi kali ini. Cikgu harapkan calon-calon SPM memanfaatkan betul-betul video cikgu, ulang kaji, okey, dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti, A+. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.